Hershey ialah salah satu syarikat coklat terbesar di dunia bernilai hampir $50 bilion. Namun, syarikat Hershey diasaskan oleh seorang budak lelaki yang berjuang melalui kemiskinan dan muflis beberapa kali. Milton Hershey dilahirkan pada tahun 1857 dalam komuniti penternakan tenusu luar bandar yang dipanggil Derry Township di Pennsylvania. Walaupun ibu bapa Milton, Henry Hershey dan Fanny Snavely kedua-duanya berasal dari keluarga yang dihormati, bapa Milton, Harry, mempunyai tabiat buruk menyertai skim cepat kaya. Henry sentiasa berazam untuk berjaya dalam perniagaan tetapi tidak bertahan lama. Henry telah gagal 17 perniagaan berbeza sebelum memindahkan keluarga ke All City dan mereka berpindah kerana Henry ingin menjadi kaya kerana kenaikan harga minyak tetapi tidak sempat untuk membuat duit. Milton berusia 4 tahun ketika itu dan menjadi kurus kerana masalah kewangan yang teruk. Pada suatu hari, bapa saudara Milton datang melawat dan mereka melihat betapa sengsaranya keluarga tersebut. Mereka tidak suka melihat keadaan tersebut dengan murah hati menawarkan Milton dan ibu bapanya untuk tinggal di ladang yang dimiliki mereka. Mereka berpindah dan tidak lama kemudian ibu Milton melahirkan seorang anak perempuan bernama Serena. Walau bagaimanapun, Henry terganggu oleh satu lagi skim cepat kaya. Henry meninggalkan keluarga selama beberapa bulan dan tidak pernah menghantar wang yang cukup untuk keluarga. Oleh itu, ibu Milton bergelut untuk memastikan Milton dan Serena diberi makan dan sihat tanpa bantuan suaminya. Kemudian, pada satu musim sejuk, Serena jatuh sakit. Pada mulanya dianggap demam sesama biasa tetapi apabila ruang merah mula merebak ke seluruh badan, Serena menghadapi scarlet fever. Serena meninggal dunia tidak lama selepas itu. Insiden tragis kehilangan anak perempuan ini adalah punca terakhir hubungan ibu bapa Milton berpisah. Kehidupan di rumah yang huru-hara turut mempengaruhi kehidupan sekolah Milton. Walaupun beliau telah belajar membaca dan menulis, beliau terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Apabila Milton berumur 13 tahun, beliau mendapat pekerjaan di sebuah syarikat surat khabar. Malah ayah Milton sebenarnya telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan syarikat akhbar itu kerana mempercayai ini akan menjadi kerjaya yang hebat untuk anaknya. Terdapat satu masalah, Milton benci akan pekerjaan itu. Jadi pada satu hari ketika sedang bekerja, Milton dengan sengaja menjatuhkan topinya ke dalam mesin cetak supaya ia rosak. Beliau dipecat serta-merta dan kontrak 5 tahun juga dibatalkan. Ayah Milton sangat kecewa apabila mendapat tahu perkara tersebut. Tetapi ibu Milton sebaliknya tahu betapa Milton benci untuk bekerja di syarikat akhbar itu. Pada usia 14 tahun, Milton bekerja dengan pembuat gula-gula bernama Royers. Di sini beliau belajar tentang membeli bahan daripada pembekal dan cara membuat gula-gula sendiri. Pada tahun 1876, Milton menamatkan pekerjaannya dan pada ketika itu beliau yakin telah menemui minat beliau yang sebenar. Matlamat kini jelas, Milton mahu membuka kedai gula-gula sendiri. Beliau berjaya meyakinkan keluarga ibunya untuk meminjamkan wang untuk menubuhkan kedai gula-gula kecil miliknya sendiri di Philadelphia. Milton mula bekerja sepanjang masa untuk menghasilkan gula-gula serta buah-buahan kering dan aiskrim. Kadang-kadang beliau tidak pulang ke rumah untuk berehat dan hanya tertidur di bawah kaunter kedai. Tetapi nasib yang baik, Milton telah membuka kedai gula-gula baharu pada masa yang tepat kerana Philadelphia menjadi tuan rumah pameran dunia pertama di negara itu yang dipanggil The Centennial Exposition. Orang ramai berkunjung dari seluruh dunia untuk pameran ini dan Milton mendapat manfaat secara besar-besaran daripada semua pelancong yang ingin membeli gula-gula. Beliau dapat memperolehi keuntungan. Satu taktik yang sangat kreatif digunakan Milton untuk membawa masuk pelanggan baru ialah beliau memasang pelongsor udara di kedai yang membawa bau manis gula-gula dari dapur kedai ke udara luar, menarik orang lalu lalang untuk masuk ke dalam kedai dan membeli sesuatu. Terdapat satu masalah besar. Milton melakukan hampir semua kerja dengan sendiri. Beliau tidak mampu untuk membeli peralatan besar atau mengupah pekerja untuk membantu membuat lebih banyak gula-gula. Jadi, tidak kira betapa rajin Milton bekerja, beliau tidak dapat menghasilkan jumlah gula-gula yang cukup besar untuk menguntungkan.
Selain itu, harga gula dan beberapa bahan lain semakin meningkat. Sebaik saja pesta dunia itu berakhir, lebih sedikit pelanggan yang melalui kedai itu. Tidak lama kemudian, Milton mempunyai masalah untuk membayar bil. Kemudian pada suatu hari pada tahun 1881, bapa Milton, Henry, muncul dan menawarkan untuk membantu Milton menjalankan perniagaan. Walaupun mengetahui bahawa bapanya mempunyai rekod buruk dalam perniagaan, Milton dengan senang hati menerima kerana beliau memerlukan bantuan. Berita baiknya ialah bapa Milton datang bersedia dengan banyak idea yang boleh membantu mengembangkan perniagaan gula-gula Milton. Berita buruknya pula, idea ayah Milton semuanya mahal. Contohnya menghasilkan gula-gula ubat batuk dan menghabiskan banyak wang untuk tingkap besar bagi paparan produk. Malangnya, Milton terlalu mempercayai idea besar bapanya dan menyebabkan dirinya menghadapi masalah kewangan. Milton kemudian menghubungi bapa saudaranya bernama Abraham untuk meminjam wang bagi membayar hutang. Bapa saudaranya bersetuju untuk menghantar wang, tetapi akhirnya ia tidak mencukupi untuk mengekalkan perniagaan itu. Selepas 6 tahun menjalankan perniagaan kedai gula-gulanya, Milton Hershey terpaksa mengisytiharkan muflis. Milton berpindah ke New York City untuk mencuba lagi nasib kerana menganggap sebahagian masalah dengan usaha pertamanya adalah lokasi. Tetapi daripada membuka kedai baru serta-merta, Milton memutuskan untuk bekerja di perniagaan lain terlebih dahulu. Beliau bekerja di kedai gula-gula bernama Coolers dan di sinilah beliau belajar resepi karamel yang menggabungkan krim segar ke dalam campuran, dan ini kemudiannya memberi impak besar dalam kerjayanya. Selepas beberapa tahun bekerja, Milton Hershey memutuskan bahawa beliau bersedia untuk membuka kedai gula-gula sendiri di New York City. Dan Milton mula bekerja 7 hari seminggu di kedai barunya. Kali ini, ibu Milton adalah orang yang membantu perniagaan itu. Selain itu, terdapat lebih banyak persaingan di New York. Oleh itu, sama seperti kedai pertamanya, kedai gula-gula kedua Milton juga terpaksa gulung tikar. Milton terpaksa berpindah ke rumah selepas gagal buat kali kedua. Lebih teruk lagi, apabila pulang ke rumah, beliau menerima surat saman $10,000 wang dipinjam yang digunakan untuk membeli peralatan membuat gula-gula di New York. Milton Hershey baru berusia 28 tahun, masa depan beliau telah gelap. Sekali lagi, Milton meminta bapa saudara untuk meminjamkan wang. Namun kali ini mereka enggan untuk meminjamkan wang, menyatakan bahawa Milton telah membesar menjadi seperti ayahnya. Ini benar-benar menyedihkan Milton, tetapi apa dikatakan adalah betul. Milton berasa bersalah kerana mengecewakan keluarganya, tetapi beliau kemudiannya berazam membuktikan kepada keluarga bahawa beliau boleh berjaya. Jadi, walaupun beliau telah gagal dengan 2 kedai gula-gula yang berbeza, Milton Hershey tidak berputus asa dengan impiannya. Selepas berpindah kembali ke rumahnya di Lancaster, Pennsylvania, Milton menyedari ini adalah tempat sesuai untuk mengembangkan perniagaan karamel. Lebih-lebih lagi, Lancaster merupakan salah satu pengeluar tenusu terbesar di negara. Satu-satunya masalah ialah mencari wang untuk berniaga. Satu perkara yang Milton ada adalah beberapa bekalan yang tinggal daripada perniagaannya yang gagal di New York. Oleh itu, dengan menggunakan bahan-bahan yang tinggal dan susu segar yang sedia ada di Lancaster, Milton mencipta resepi untuk produk baru. Karamel cair di dalam mulut yang terbukti sangat popular di kalangan penduduk tempatan. Milton bermula kecil kali ini. Beliau membuat gula-gula dari rumah dan kemudian menggunakan kereta tolak untuk menjual karamel. Beliau membuat produk menggunakan tangan dan menjualnya sendiri. Beliau memerlukan lebih banyak wang untuk membeli peralatan baru, tetapi pihak bank sangat keberatan untuk meminjamkan sebarang wang. Namun pada tahun 1886, keluarga Milton sekali lagi datang. Kali ini Mattie, ibu saudaranya. Walaupun tidak mampu untuk memberikan Milton wang, tetapi apabila Mattie melihat karamel baru Milton yang popular, Mattie bersetuju untuk menandatangani pinjaman $700 daripada bank dan meletakkan rumahnya sendiri sebagai cagaran. Bank masih teragak-agak untuk meminjamkan wang kepada Milton. Jadi mereka menulis dalam perjanjian bahawa pinjaman itu perlu dibayar balik dalam masa 90 hari sahaja. Milton tahu betapa seriusnya pertaruhan kali ini. Jika Milton gagal membayar balik pinjaman bank dalam masa 90 hari, ibu saudara yang dikasihinya satu-satunya yang nampaknya masih percaya kepada Milton akan kehilangan rumah.
Milton tidak membuang masa, sebaik sahaja mendapat pinjaman daripada bank. Milton menggunakan wang itu untuk membeli peralatan membuat gula-gula baru dan mengasaskan syarikat Lancaster Caramel. Milton belajar daripada kesilapan lalu. Di bandar besar terdapat banyak kedai gula-gula untuk dipilih, tetapi di Lancaster tiada persaingan. Milton juga menyedari bahawa beliau boleh membuat lebih banyak wang dengan menjual karamel secara vokal. Dan ini boleh dilakukan kerana ibu dan ibu saudaranya bekerja untuk membungkus karamel. Oleh itu, perniagaan ketiga Milton bermula dengan baik. Tetapi 90 hari bukanlah masa yang lama dan Milton semakin cemas apabila setiap hari berlalu mengetahui bahawa tidak lama lagi perlu membayar balik pinjaman $700 kepada bank. Apabila tarikh akhir semakin hampir, Milton sangat tertekan mengetahui beliau berada di ambang muflis sekali lagi. Tetapi sesuatu ajaib yang berlaku. Seorang ahli perniagaan kaya dari England kebetulan melawat kawasan itu dan sebaik sahaja beliau merasai karamel Hershey, beliau sangat menyukainya dan memutuskan untuk mengimport ke negara UK. Beliau membuat tempahan karamel yang banyak untuk dijual di kedai-kedai di seluruh England. Satu pesanan ini sahaja sudah mencukupi untuk menyelamatkan Hershey mampu membayar pinjaman bank. Apabila berita tentang produknya tersebar di seluruh Eropah, Milton mula mendapat lebih banyak pesanan antarabangsa sehingga beliau dapat mengembangkan perniagaannya dengan mengambil pekerja dan kemudian dengan membuka kedai baharu di kawasan lain. Milton telah mencipta produk yang bukan sahaja mempunyai rasa hebat yang unik tetapi juga mempunyai jangka masa atau jangka hayat yang panjang, tetapi tidak seperti kebanyakan gula-gula lain pada masa itu. Didorong oleh kejayaan ini, Milton terus bekerja tanpa henti. Milton kemudian berjaya mengembangkan The Lancaster Caramel Company menjadi satu pasukan yang terdiri daripada ratusan pekerja. Pada tahun 1893, Milton menghadiri pameran Columbian Dunia dan di sini beliau bertemu pembuat coklat dari Jerman bernama J.M. Liemans. Mereka telah membawa peralatan membuat coklat ke pameran dan mempamerkannya. Pada masa itu, coklat adalah satu kemewahan yang benar-benar khas untuk orang kaya kerana ia perlu dibuat dengan tangan dan biasanya diimport dari negara Switzerland. Disebabkan itu, kebanyakan orang tidak pernah merasai coklat seumur hidup mereka. Tetapi Milton menyedari bahawa jika beliau membeli peralatan membuat coklat Jerman yang baharu ini, beliau boleh menjadikan coklat lebih mudah diakses oleh orang biasa. Milton kemudian membeli peralatan membuat coklat dan menubuhkan syarikat coklat Hershey. Pada tahun 1900, beliau menjual perniagaan utamanya syarikat Caramel Lancaster dengan harga $1 juta. Dengan inflasi, nilai tersebut adalah hampir $35 juta. Tetapi pada masa itu, keluarganya menganggap Milton membuat keputusan tidak masuk akal kerana melepaskan perniagaan yang berjaya untuk mengambil risiko terhadap coklat. Hershey Chocolate mempunyai keupayaan untuk menghasilkan coklat susu yang boleh disimpan lama dan menghasilkannya secara besar-besaran dalam kuantiti sangat besar dan kos yang jauh lebih rendah. Oleh itu, mereka boleh menjual coklat mereka hanya dengan 5 sen, bermakna coklat tidak lagi eksklusif untuk orang kaya. Sebab lain mereka dapat menghasilkannya dengan begitu murah ialah keputusan Milton untuk menjual pilihan produk yang terhad, sedangkan syarikat coklat lain cuba menawarkan pelbagai jenis. Hershey hanya menumpukan produk yang paling popular. Salah satu produk yang paling popular telah dilancarkan pada tahun 1907 adalah gula-gula berbalut dengan aluminium foil dipanggil Sweetheart, yang kemudiannya dinamakan semula sebagai Hershey Kisses dan popular sehingga ke hari ini. Hershey juga mempunyai satu lagi produk klasik, Mr. Goodbar. Walau bagaimanapun, di sebalik kejayaan perniagaan coklat Milton, Milton terus bekerja hampir sepanjang hari. Menjelang 1910, jualan Hershey mencapai $2 juta dan terus berkembang pesat. Malangnya, ibu saudaranya Mattie meninggal dunia akibat radang paru-paru sebelum perniagaan coklatnya bermula. Jadi, Mattie tidak dapat melihat kejayaan Milton. Milton berjaya menyelamatkan diri dari beberapa tragedi seperti pada tahun 1911, Milton telah membeli tiket untuk Titanic dan akan berlayar pada 10 April 1912. Namun disebabkan oleh urusan perniagaan, Milton memutuskan untuk membatalkan perjalanan pada saat akhir. Sudah tentu kita semua tahu bagaimana Titanic berakhir, jadi ia adalah salah satu pelarian bertuah untuk Milton. Milton juga telah berjaya mencipta bandarnya sendiri.
Apabila Milton Hershey memulakan perniagaan coklat, beliau telah membeli hartanah yang luas untuk kilang coklat baharunya. Beliau juga membina sebuah rumah dalam jarak berjalan kaki dari kilang supaya cepat untuk berulang-alik ke tempat kerja. Tetapi sejak awal lagi, Milton Hershey mahu memastikan bahawa beliau mewujudkan persekitaran kerja yang baik untuk pekerjanya juga. Memandangkan Derry Township sangat terpencil, Milton mempunyai idea untuk mencipta seluruh bandar berdekatan untuk pekerjanya, di mana beliau membina rumah, sekolah, taman dan pengangkutan awam. Ia menjadi bandar yang ideal untuk pekerjanya tinggal dan berada seselesa mungkin, kerana Milton merasakan jika pekerjanya gembira, syarikatnya akan berkembang maju. Hampir semua orang memberitahu Milton bahawa ia adalah idea gila untuk membina sebuah bandar. Tetapi tidak lama selepas itu, beliau membeli tanah, turak jalan, membina rumah dan dataran. Maka visi untuk membina sebuah bandar untuk pekerjanya telah menjadi kenyataan. Milton juga memutuskan untuk membina teater terbuka, zoo, padang golf dan dewan konsert untuk pekerja dan tetamu. Dan sehingga hari ini masih terdapat bandar Hershey di Pennsylvania.